Clincher, tubular ataupun tubeless? Mana yang paling best? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berbincang tentang 3 jenis tayar basikal, iaitu clincher, tubular ataupun tubeless. So memanglah di antara nubis-nubis mungkin anda kata lupakan sajalah pasal tubular ataupun tubeless sebab tayar ini lebih mahal daripada tayar-tayar biasa, iaitu tayar clincher. Sekurang-kurangnya ilmu yang akan saya kongsikan, anda tahu apakah yang mungkin terbaik dan apakah perkembangan tentang salah satu komponen tayar yang paling penting ini. Mungkin juga di masa hadapan anda dapat menikmati kelebihannya. Saya sebenarnya amat suka berbincang tentang tayar sebab saya banyak juga menulis artikel dan banyak tip-tip telah saya kongsikan dalam social media, termasuklah dalam ruangan Facebook My Kayuh, di mana saya mengatakan bahawa di antara upgrade yang paling berkesan dan paling murah adalah upgrade pada tayar basikal anda. Bukannya reset, tayar basikal. Baiklah, pertama kita akan bincang tentang clincher. Okey, saya tidak mahu pergi kepada technical. Untuk nubis senang faham, clincher ni kau nak tahu, ia adalah tayar yang menggunakan tube. Itu senang faham, kan? Jadi bezanya dengan tayar tubular dan tubeless, di mana kedua-dua yang lain tidak menggunakan tube. Jadi kelebihan clincher ini adalah ia mudah diperbaiki. Selalunya jika tayar anda bocor, anda hanya tukar tube saja. Itulah teori untuk clincher ini, dan ramai di kalangan peminat-peminat basikal menggunakan tayar jenis clincher ini. Malah saya boleh katakan mungkin lebih 50% menggunakan tayar jenis clincher. Sebab mudah, jika anda ingin berkayuh mana-mana pun, jauh atau dekat, anda cuma bawa tube dan pam tangan ataupun CO2. Jadi anda boleh perbaiki jika berlakunya pancit. Tapi bagi saya kurang minat tentang tayar clincher ni. Saya memang pada mulanya bila saya beli basikal, saya menggunakan tayar jenis clincher. Tapi kerap sangat bocor. Masa tu saya tidak tahu lagi sebab kerap sangat. Bila keluar rumah je, bocor lagi. Bila nak balik, bocor lagi. Lepas tu saya terpaksalah telefon untuk orang ambil ataupun perbaiki di tengah-tengah jalan. Jadi itu masalah dengan tayar clincher ini. Sebab masalahnya ialah tube di dalamnya, kalau kita tidak tahu, ia senang pinch. Pinch ni seolah-olah dicubit. Apabila dicubit, bayangkan tube ni tersepit pada rim dan ini menyebabkan kebocoran. Jadi kalau anda tidak menggunakan tayar clincher ini, tidak pump tube anda pada pressure yang betul, maka ia senang pancit. Jadi setelah lama kelamaan, memang lepas saya mengetahui bahawa trik untuk tayar clincher ni ialah anda kena ada pressure yang betul untuk tayar anda. Iaitu saya semenjak menggunakan clincher, saya pump tayar saya paling kurang pressure saya ialah 100 PSI, tapi kadang-kadang sehingga 120 dan 130, bergantung pada jarak kayuhan saya. Tapi selalunya paling kurang ialah 100 PSI untuk tayar clincher. Baiklah, saya tunjuk jugalah, walaupun anda mungkin tahu tentang tayar clincher. Ini tayar clincher di mana tayarnya anda boleh isi tube di dalamnya. So ini tayar clincher. Dan majoriti nubis-nubis sana, rakan-rakan saya yang di sana, mereka semua tahu tentang tayar clincher ini. Baiklah, sekarang kita bincang berkenaan dengan tayar tubular. Apakah tayar tubular? Ini dia, tayar tubular. Ia sebenarnya di bahagian dalam ni, kalau kita bezakan dengan tayar clincher, di dalamnya ialah di mana ada pembukaan untuk anda masukkan tube. Tapi tayar clincher ni, ia tiada ruang untuk anda masukkan tube, malah tayar ini dijahit di seluruh permukaannya di bahagian dalamnya. Baik, jadi supaya bila anda pump terus kepada tayar dan tidak memerlukan tube. Dan tayar ni selalunya
memang lebih tebal daripada tayar biasa. Dan bagaimana ia hendak diletakkan pada rim, dan memang untuk tayar tubular ini dia memerlukan rim yang istimewa, iaitu khas untuk tayar tubular. Apa yang berlaku di rim anda perlu gamkan tayar ini kepada rim anda ataupun wheelset anda. Dan sebenarnya saya memang juga minat dengan tayar tubular ini. Terus terang saya katakan, saya memang minat tayar tubular lebih daripada tayar clincher. Dan saya telah terangkan tadi di mana ia tidak memerlukan tube. Okey, di dalamnya telah dijahit, dan anda perlu gamkan tayar tubular ini kepada rim anda. Dan apa yang berlaku ialah anda perlukan gam. Jadi anda boleh beli tubular tape ini, di mana ia seperti double-sided tape, dan tape ini adalah untuk melekatkan di antara rim anda dan juga tayar anda. Jadi anda kena tape sekeliling dan anda lekatkan tayar anda pada rim. Malah mereka pelumba-pelumba profesional pun kebanyakannya masih menggunakan tayar tubular ini. Tapi mereka selalunya lebih serius lah. Mereka pakai gam yang lebih kuat, di mana tayar ini memang akan melekat pada rim, dan mereka tidak bila lepas gam tu tidak terus berkayuh. Mereka menggunakan gam cair, gam cecair, dan mereka biarkan dulu beberapa jam atau beberapa hari sebelum mereka menyertai perlumbaan. So memang pro cyclist masih menggunakan tayar tubular ini. Apakah kelebihan menggunakan tayar tubular ini? Kita tidak perlu mengisi tube. Jadi selalunya tayar tubular ini adalah lebih ringan. Jadi sebagai contoh, saya pernah menggunakan wheelset Campanolo Ultra, di mana berat wheelset ini kedua-duanya, depan dan belakang, hanya sekitar 1200 gram, iaitu 1.2 kg, 1.2 kg. Jadi dia amat ringan. Malah memang susah tayar-tayar clincher untuk mengatasi betapa ringannya tayar-tayar tubular ini. Jadi sebab itu ramai pro cyclist masih menyukai tayar jenis tubular. Selain daripada itu, selalunya tayar ni lebih lasak, tetapi ia sedikit mahal daripada tayar biasa. Kalau tayar clincher tu anda mungkin boleh dapat dalam 120 hingga 160, itu pun sudah baik. Tapi tubular ni selalunya dalam lingkungan 250 hingga 320, dan malah ada lebih mahal lagi. Saya pernah pakai tayar yang hanya digunakan oleh profesional. Tayar ini tidak dijual di mana-mana, iaitu Continental Pro Limited. Jadi alhamdulillah lah, syukurlah saya dapat merasai menggunakan tayar jenis ini. Tetapi tayar ini memang tidak dijual di kedai-kedai biasa. Jadi dia memang gripnya memang luar biasa. Seterusnya, tayar yang terakhir sekali iaitu tayar tubeless. Apakah tayar tubeless? Tayar tubeless ni sebenarnya konsepnya nak mudah, sama macam konsep tayar kereta anda. Jadi di dalamnya tidak memerlukan tube, dan tayar ini hanya perlu pasang pada rim dan terus pump saja. Jadi bezanya dengan clincher ada tube di dalam, tapi tubeless tidak memerlukan tube. Itu je beza dia. Dan dia di dalamnya pun ada ruang seperti juga clincher, tapi konsepnya seperti tubular, di mana dia tidak memerlukan tube. Boleh bayangkan tak? Jadi sebenarnya rimnya, wheelset itu adalah khas, di mana anda boleh masukkan tayar anda boleh terus pump dan tidak perlu pasang tube. Tetapi selalunya orang yang pakai tubeless ini, mereka akan membeli tubeless conversion kit. Contohnya jenama PITC ini, di mana dia memberikan anda iaitu sealant. Jadi bayangkan tayar kereta anda kan, kalau bocor sebenarnya anda boleh masukkan sealant sementara anda ingin memandu ke bengkel yang paling dekat. Sama juga konsep tayar tubeless ini, di mana anda masukkan sealant siap-siap. Jadi jika berlakunya kebocoran, sealant ini dapat membantu mencegah daripada tayar anda terus bocor ataupun hilang angin. Okey, istimewa pasal tubeless ini, dia pun boleh jadi tayar clincher, di mana anda boleh membawa tube anda bersama-sama, dan jika atas apa-apa sebab di mana sealant ini tidak berfungsi ataupun sealant ini sudah habis di dalam tayar anda, jadi anda boleh menggunakan tube. Itu advantage dengan tubeless tayar ini. Anda sudah mendapat gambaran, dia ada 3 tayar, iaitu clincher menggunakan tube. Tayar tubular ini tiada pembukaan, di mana anda tidak boleh masukkan tube. Ianya dijahit di sebelah dalamnya. Dan tubeless adalah tayar yang tidak memerlukan tube, dan ia
boleh digunakan bersama-sama dengan sealant, di mana ia dapat mencegah daripada kebocoran. Dan tayar tubeless ini pun anda boleh memasukkan tube supaya jika sealant tidak berfungsi, anda masih boleh menggunakan tube dan masih selamat untuk berkayuh ke mana-mana saja. Jadi antara 3 tayar ni saya telah terangkan, anda boleh meneka kan mana yang tayar yang paling best. Jadi semestinya tayar tubeless, sebab dia boleh berfungsi seperti clincher dan dia juga lebih ringan seperti juga tayar tubular, tapi ia adalah lebih mahal sedikit tayar tubeless ni. Pro cyclist pun ada yang sudah mula memakai tayar-tayar jenis tubeless ini, tetapi ada juga yang masih kekal menggunakan tayar tubular sebab tayar tubular masih tayar yang paling ringan. Berbalik pada soalan, clincher, tubular atau tubeless, mana yang lagi best? Bagi saya ialah tayar tubeless. Mengapa tak semua cyclist pakai tubeless? Sebab satunya wheel setnya adalah lebih mahal, dan mungkin juga bagi mereka adalah mereka lebih selesa kalau pakai clincher ni, sebab mereka boleh bawa tube dan mereka pun sudah mahir, sudah banyak berlatih nak tukar tube ni. Kalau pancit, mereka lebih selesa untuk memakai clincher ni. Tetapi sebenarnya sekurang-kurangnya anda tahu di masa hadapan mungkin tayar wheel set dan juga tayar-tayar tubeless ni akan jadi lebih murah, dan mungkin anda juga dapat pertimbangkan tayar jenis tubeless ini, sebab bagi saya ia mudah, ia selamat dan dia memang best berkayuh sebab dia ringan. Tak perlulah kita fikirkan nak bawa macam-macam, nak bawa pump, nak bawa tube, nak bawa tube. Jadi saya tak suka bawa tube bersama saya. Jadi selalunya saya hanya bawa CO2, dan untuk tayar tubeless ni selalunya saya tak bawa apa-apa. Saya hanya bawa CO2 dan mungkin patch, sedikit patch dengan glue, super glue. Dan sebenarnya jika betul-betul berlaku kebocoran di mana kena paku ke apa, anda sebenarnya boleh buka tayar tubeless ni, anda patchkan tayar anda, iaitu anda tampalkan tayar anda dan anda pump, ataupun anda bawa sedikit sealant, anda masih boleh perbaiki tayar tubeless anda. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada kali ini. 3 jenis tayar, clincher, tubular, tubeless. Saya terangkan dengan cara yang mudah supaya tidak terlampau teknikal, supaya anda lebih faham. Okey, itu saja. Sila hantarkan komen, likes dan beritahu mana yang anda suka, tayar mana yang best bagi anda. Mengikut pengalaman anda, boleh bercerita juga apa yang berlaku, di mana anda tersangkut ke tersadai disebabkan tayar yang anda gunakan. Okey, itu saja. Jangan lupa subscribe, dan itu saja. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.